Selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada panel-panel yang dihormati. Saya dari Kolej Komuniti Seberang Jaya, mewakili kumpulan saya, ingin membentangkan dapatan kajian kami yang bertajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematik dan hubungannya dengan pencapaian pelajar di Kolej Komuniti Seberang Jaya. Berikut adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada saya sendiri, Citra Anna Perempuan Balakrishnan, Puan Nuradila binti Saad dan Puan Najmi Hawa binti Abdul Wahab. Berikut adalah isi kandungan untuk pembentangan saya petang ini. Sebagai pengenalan, Kolej Komuniti Seberang Jaya menawarkan program sijil teknologi elektrik, program sijil sistem komputer dan rangkaian dan program diploma electronic instrumentation. Kursus Discrete Mat 1 merupakan kursus yang baru diperkenalkan dalam silibus program sijil sistem komputer dan rangkaian bermula sesi 1 2022-2023. Pelajar semester 1 program SSK wajib mengambil kursus tersebut. Kajian ini telah dibuat hasil daripada beberapa masalah yang timbul. Yang pertama, berdasarkan hasil dapatan mesyuarat jawatankuasa peperiksaan Kolej Komuniti Seberang Jaya sesi 1 2022-2023, didapati seramai 80 orang pelajar daripada 26 orang pelajar secara keseluruhannya hanya mendapat keputusan grade D, 3 orang pelajar mendapat grade D+, 4 orang pelajar memperoleh C- dan hanya seorang pelajar yang telah memperoleh grade C. Manakala peratus HPK juga tidak mencapai sasaran 80%, pelajar yang mendapat 50% dan ke atas pencapaian HPK bagi kursus tersebut. Kursus Discrete Mat 1 merangkumi HPK 1 dan HPK 2 dan peratus pencapaian HPK 1 adalah kosong. HPK 1 menyumbang peratusan bagi penilaian kuis, ujian, tugasan dan peperiksaan akhir. Tiada pelajar yang memperoleh markah 50% dan ke atas bagi keempat-empat penilaian tersebut. Berikut adalah objektif kajian kami. Yang pertama, untuk mengenal pasti puratus komen faktor sikap dan sikap efektif khususnya dan hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam kursus Discrete Mat 1. Yang kedua, mengenal pasti peratus pencapaian HPK bagi setiap komponen penilaian. Yang ketiga, untuk mencari hubungan keputusan SPM dan pencapaian pelajar dalam kursus Discrete Mat 1. Yang keempat, mengenal pasti peratus komen faktor masa fasiliti dan hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam kursus Discrete Mat 1. Yang kelima, untuk mengenal pasti peratus komen bimbingan pesyarak dan hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam kursus Discrete Mat 1. Dan yang keenam, untuk mengenal pasti asas pemahaman konsep matematik oleh pelajar dalam kursus Discrete Mat 1. Skop kajian kami difokuskan terhadap pelajar semester 1 program SSK sesi 1 2022-2023 yang telah mengambil kursus Discrete Mat 1. Kepentingan kajian kami terdapat 4 kepentingan. Yang pertama, kajian ini akan membantu pihak pengurusan kolej dan pesara khusus untuk mengenal pasti langkah yang sewajarnya bagi meningkatkan pencapaian pelajar dalam kursus matematik pada sesi akan datang. Yang kedua, pesara khusus akan mendapat panduan untuk mengubah teknik pengajaran dan pembelajaran bagi membantu pelajar lemah dalam kursus matematik. Yang ketiga, kajian ini akan membantu dalam proses penambahbaikan kualiti berterusan bagi membolehkan sasaran HPK dicapai dengan mudah. Yang keempat, kajian ini juga boleh dijadikan sebagai panduan untuk menambah baik syarat kemasukan ke program SSK dengan mengambil kira keputusan matematik dalam SPM. Berikut adalah hipotesis kajian yang menjawab 4 objektif kami yang mencari hubungan pencapaian. Beberapa tinjauan literatur telah dibuat dan kebanyakan kajian telah pun didapati dapatannya terdapat hubungan signifikan antara sikap dan pencapaian pelajar. Namun, ada beberapa kajian yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dan pencapaian pelajar. Metodologi kajian kami telah ditumpukan kepada 3 pendekatan. Yang pertama, melalui kaedah analisis dokumen penilaian telah dijawab oleh pelajar. Yang kedua, temu buah berstruktur dengan pesyarat khusus. Yang ketiga, melalui soal selidik yang telah diedarkan kepada pelajar semester 1 program SSK sesi 1 2022-2023 untuk mengkaji elemen efektif bimbingan pesyarat, fasiliti dan masa serta hubungannya dengan pencapaian pelajar. Populasi kajian kami terdiri daripada 26 orang pelajar program SSK sesi 1 2022-2023 yang telah diambil secara keseluruhannya sebagai sampel kajian. Instrumen kajian dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A, maklumat responden. Bahagian B, faktor masa dan fasiliti. Bahagian C, faktor sikap efektif dan bimbingan pesyarat. Berikut adalah analisis dapatan kajian. Untuk objektif pertama, iaitu untuk mengenal pasti peratus komen faktor sikap efektif dan hubungannya dengan pencapaian pelajar, didapati peratus komen adalah sebanyak 2.66 dan mempunyai hubungan yang signifikan antara faktor sikap dan pencapaian pelajar. Dengan ini, hipotesis alternatif diterima. Bagi menjawab objektif kedua, didapati peratus pencapaian HPK 1 bagi setiap penilaian adalah di bawah 50%.
Bagi menjawab objektif ketiga, mencari hubungan keputusan SPM dan pencapaian pelajar, didapati terdapat hubungan signifikan antara keputusan SPM dengan pencapaian kursus Discrete Math 1. Dengan ini, hipotesis alternatif diterima. Bagi objektif keempat, iaitu untuk mencari puratus kombin faktor masa, fasiliti dan hubungannya dengan pencapaian pelajar, didapati puratus kombin adalah sebanyak 2.77 dan berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan yang signifikan antara masa, fasiliti dengan pencapaian pelajar dalam kursus Discrete Math 1. Dengan ini, hipotesis alternatif diterima. Bagi menjawab objektif kelima, iaitu untuk mencari puratus kombin faktor bimbingan pensyarah dan hubungannya dengan pencapaian pelajar, didapati puratus kombin adalah sebanyak 2.80 dan berada pada tahap yang sederhana dan mempunyai hubungan yang signifikan antara bimbingan pensyarah dengan pencapaian pelajar. Dengan ini, hipotesis alternatif turut diterima. Bagi menjawab objektif keenam, dua kaedah telah digunakan. Yang pertama adalah melalui analisis dokumen penilaian yang telah dijawab oleh pelajar seperti kuis, ujian, tugasan dan peperiksaan akhir. Berikut adalah soalan kuis yang telah dikaji. Didapati pelajar boleh menjawab soalan berkaitan sistem nombor iaitu penukaran nombor binari kepada nombor oktal dan sebaliknya, namun mereka tidak berupaya menyelesaikan soalan kawalan ketepatan yang melibatkan kejituan dan ralat. Begitu juga dengan soalan ujian, pelajar salah membaca skala yang diberi. Mereka tidak boleh membezakan jenis-jenis ralat dan memberi penerangan terhadap konsep ralat dan kejituan. Bagi dokumen ketiga iaitu tugasan, pelajar tidak mampu menunjukkan operasi set sebagai kesatuan dan persilangan. Mereka juga gagal untuk menyelesaikan masalah topik set hubungan fungsi berdasarkan situasi dan maklumat yang diberi. Bagi menjawab peperiksaan akhir, iaitu dokumen keempat, didapati pelajar gagal untuk menjawab soalan-soalan berkaitan penukaran sistem nombor desimal kepada nombor binari dan sebaliknya. Pelajar juga gagal menjawab soalan berkaitan set hubungan dan fungsi. Manakala, kaedah kedua iaitu melalui temu bual berstruktur, didapati dapatan daripada pensyarah khusus menjelaskan bahawa pelajar tidak boleh menginterpretasi soalan yang diberi dalam bentuk ayat mudah dan tidak boleh menjawab mengikut kesesuaian soalan. Beliau juga menyatakan bahawa pelajar sukar memahami kehendak soalan serta tidak faham soalan yang berunsur kebat khususnya dalam peperiksaan akhir. Dapatan beliau turut menjelaskan bahawa pelajar mudah lupa apa yang diajar dalam kelas waktu penilaian. Akhir sekali, beliau menyatakan bahawa sikap cuai dan tidak minat matematik merupakan salah satu punca kegagalan mereka mencapai keputusan cemerlang dalam kursus tersebut. Sebagai kesimpulan, hasil dapatan kajian menunjukkan tahap sikap efektif pelajar merupakan penyumbang faktor utama terhadap pembelajaran matematik dan mempunyai hubungan yang sangat tinggi, signifikan dan positif terhadap pencapaian pelajar. Selain itu, faktor masa, fasiliti dan bimbingan pensyarah juga merupakan faktor terhadap pembelajaran matematik dan mempunyai hubungan yang tinggi, signifikan dan positif terhadap pencapaian pelajar. Kesesuaian aras pengajaran juga dapat membantu pencapaian pelajar dalam kursus Discrete Math 1 kerana ia merupakan satu bentuk teknik yang berkesan dengan mengambil kira keperluan dan kesesuaian kognitif pelajar yang berbeza IQ. Manakala keputusan SPM menunjukkan hubungan yang sederhana tinggi dan signifikan dengan pencapaian pelajar, ini membuktikan bahawa pelajar yang terpilih untuk mengikuti pengajian di kolej komuniti dengan keputusan matematik grade rendah dalam SPM lebih cenderung untuk mencapai keputusan yang lemah dalam kursus matematik di kolej. Sebagai cadangan kajian lanjutan, dicadangkan untuk memperincikan pemberi ubat efektif kepada motivasi, persekitaran pembelajaran, gaya pembelajaran dan pendekatan pengajaran pensyarah serta status sosioekonomi pelajar dalam memberi gambaran yang menyeluruh dan hubungan dengan pencapaian pelajar. Di samping itu, sampel kajian perlu diperluaskan kepada semua kolej komuniti Zone Utara untuk membandingkan tahap pencapaian antara kolej, khususnya di kolej komuniti yang ada program SSK. Sekian saja pemberitahuan saya untuk petang ini. Terima kasih.